أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 8 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Ta'alluq iradah ni seperti kudrah, sebagaimana ta'alluq kudrah. Tetapi ta'alluq kudrah itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentukan. Dan ta'alluq tetapi ta'alluq kudrah itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentukan. Mengadakan taksir, menentukan taksis, nama dia. Mengadakan taksir, menentukan takhsis. Ini nama ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Dan ta'alluq iradah itu, ta'alluq ni macam kita maklum tu lah. Ta'alluq ni tugas, tagang, fungsi kita kata. Kudrah sifat kuasa, fungsinya mengada dan meniadakan akan tiap-tiap mungkin. Iradah sifat kehendak, fungsinya menentukan akan mungkin. Ilmu, sifat mengetahui. Fungsi sifat ilmu adalah mengetahui akan sekalian perkara, sama ada perkara yang wajib, perkara yang harus, dan perkara yang mustahil. Itu dia punya fungsi dia, ta'alluq. Sifat sama, sifat basar, sifat ta'alluq sama basar, mendengar dan melihat akan tiap-tiap yang ada. Itu dia panggil ta'alluq. Ada ni sifat hak ada di zat Tuhan. Ta'alluq ni ni mendengar dan melihat akan tiap-tiap perkara yang ada. Itu ta'alluq sama dan basar. Jadi kudrah satu sifat, iradah satu sifat. Ta'alluq kudrah mengada dan meniadakan akan mumkinun. Ta'alluq iradah menentukan akan mumkinun. Itu dipanggil ta'alluq. Fungsi dia. Jadi yang kita duduk pegang di rukun iman yang ke-6 tu ta'alluq tu. Ta'alluq bagi iradah dan ta'alluq bagi kudrah. Kita rukun iman yang ke-6 beriman dengan qada dan qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Beriman dengan qadar dan qada atas jalanan Imam Maturidi. Atas jalanan Imam Asy'ari beriman dengan qada dan qadar. Apa dia qada? Qada adalah ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah.
Apa makna tanjizi qadim bagi iradah? Allah yang bersifat dengan iradah menentukan pada sedia kala. Itu qada. Ta'alluq dia tu. Kemudian qadar, rukun iman, pegangan yang kedua, sebab rukun iman yang keenam, dua pegangan tu. Dua pegangan ni ada terpesong asing-asing ni. Ada Mu'tazilah yang terpesong pada qada tapi qadarnya tidak terpesong. Ada Mu'tazilah yang mana qada dia comel, qadar dia terpesong. Ada yang terpesong kedua-dua qada dan qadar. Jadi qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar, qadar ni ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, yang mengadakan segala-gala perkara yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah qada. Bila Tuhan mengada? Sekarang lah. Kalau sekarang hadis dipanggil tidak qadim lah. Sifat qudrah qadim. Mengada meniada tu tanjizi hadis baharu. Jadi hak qada qadar tu ta'alluq dipanggil. Ta'alluq. Dia Mu'tazilah yang terpesong pada qada dan qadar, dia tidak menafikan Allah bersifat dengan iradah. Dia tidak menafikan Allah bersifat dengan qudrah. Macam contoh ni, contoh depan panjang dibicara. Mu'tazilah berpegang Allah hanya mengqadakkan perkara yang baik. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Tapi sifat iradah Allah memanglah ada di Allah Ta'ala, sifat iradah tu. Mu'tazilah ni berpegang Allah bersifat dengan iradah. Tetapi Allah yang bersifat iradah ni ta'alluqnya menentukan perkara yang baik sahaja, tidak menentukan perkara yang jahat. Jadi salah pada ta'alluq. Mereka berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah, tapi Allah yang bersifat dengan sifat iradah tidak menentukan akan perkara jahat. Pada ni sama juga dengan Qadariyah. Qadariyah berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah, tetapi Allah yang bersifat qudrah ni hanya mengadakan gagah di tubuh hamba. Allah yang bersifat qudrah. Mu'tazilah Qadariyah pun berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah, tapi Allah yang bersifat dengan sifat qudrah mengadakan tenaga di tubuh hamba. Dia panggil qudrah baharu. Qudrah Allah qudrah qadim, qudrah hamba qudrah yang baharu. Qudrah yang baharu ni siapa yang mengadakan? Allah yang bersifat qudrah yang mengadakan qudrah tenaga. Dia panggil qudrah ni tenaga lah. Geng bagi energi. Jadi Allah yang bersifat qudrah mengadakan tenaga di tubuh hamba. Kemudian habis dah fungsi sifat qudrah Allah. Qudrah di hamba ni lah yang memberi bekah pula. Tapi adakah Allah lemah? Tidak. Tapi Allah tidak. Qudrah Allah ni hak gerak diam kita ni dah bukan Allah yang buat dah. Tapi qudrah yang Allah Ta'ala letak di kita ni pula yang menggerak diamkan usaha hamba, berhasil usaha pun ni hak ada di hamba ni, hak Tuhan letak ni yang beri bekah. Adakah Mu'tazilah berpegang Allah lemah? Tidak. Mu'tazilah berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah, tapi ta'alluq sifat qudrah Allah hanya mengadakan gagah di hamba. Lepas tu gagah di hamba tu pula yang berfungsi pula. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, Allah yang bersifat dengan iradah, hak baik pun Allah menentukan, ta'alluq iradah, hak jahat pun Allah menentukan, ta'alluq iradah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah yang bersifat dengan qudrah yang mengadakan akan tenaga di hamba. Ni ta'alluq bagi sifat qudrah ni, mengadakan tenaga di hamba. Tetapi gerak diam hamba selepas daripada Allah letak tenaga ni, Allah juga yang gerak diamkan. Bukan tenaga di hamba tu yang beri peranan, yang beri bekah. Tak ada. Yang beri bekah hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pada ni. Jadi masalah kata Allah bersifat dengan iradah,
Allah bersifat kudrah, sama je. Tapi ta'alluq tu, kita ahli sunnah jemaah ta'alluq iradah mengqadakkan yang baik dan yang jahat. Mu'tazilah Allah yang bersifat dengan iradah sama, tapi hanya mengqadakkan perkara yang baik, tidak perkara yang jahat. Jadi ta'alluq tu tidak meliputi. Kita ahli sunnah wal jemaah berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, mengadakan akan tenaga di hamba. Itu takluk sifat kudrah, qadar. Lepas tu menggerak diamkan hamba ni gerak tubuh badan ni, berusaha ni, Allah juga yang mengadakan. Makna takluk kudrah juga yang menggerak diam hamba ni, usaha hamba ni. Mu'tazilah dah, Allah bersifat dengan sifat kudrah. Takluk kudrah, qadar, hanya setakat mengadakan tenaga di hamba. Situ je hak takluk kudrah, qadar, setakat tu je, mengadakan tenaga di hamba. Lepas tenaga ada dah di hamba, tenaga di hamba itulah yang menggerak diamkan usaha hamba, yang menghasilkan usaha pekerjaan hamba. Itu qadar dia. Masalah berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah, masalah berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, itu sama. Ta'alluq tu, pada ta'alluq tu disalah. Ada ni. Jadi kita ni satunya sifat, satunya ta'alluq. Kadang-kadang kita tak pandai lah. Tak pandai nak susung, tapi memang kita faham gitu dah. Iradah sifat, kudrah sifat. Lepas tu Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat iradah buat apa? Allah yang bersifat dengan iradah menentulah, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara. Itu takluk. Dah Allah bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dah Allah yang bersifat kudrah buat apa dengan kudrah tu? Allah yang bersifat kudrah mengadakan dan meniadakan segala-gala perkara. Itu dia takluk dia. Ada ni. Takluk bagi sifat kudrah, mengada dan meniadakan, dipanggil takluk taksir. Ni hak kita pegang dah ni. Cuma sekurang-kurangnya hak qada qadar tu lah, biar kita ni ingat sikit lah. Qada iradah pendek sangat tu. Qadar ta'alluq kudrah pendek tu. Nak lengkapnya qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Berapa panjang? Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Tu panjang. Baru lengkap. Jadi kita nak bicara bab ta'alluq, menentu dan mengadakan. Menentu ta'alluq iradah, mengadakan ta'alluq kudrah. Kita bicara bab ta'alluq, kita bicara di sifat yang ke-8. Sifat iradah, sifat kudrah tu kira-kira lepas dah sifat kudrah tu. Tapi dia diselit sikit lah ta'alluq kudrah. Sebab sama je dengan ta'alluq iradah. Sama menentukan perkara yang mungkinun. Dan ta'alluq iradah itu, fungsi sifat iradah itu dengan tiap-tiap mungkinun, dengan tiap-tiap. Minggu lepas kita cerita dah tiap-tiap. Ada pun hak di atas tu, dan iaitu iradah sifat yang wujudiyah, lagi sedia, qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, qaimatun bizatihi Ta'ala, yang menentu ia sifat iradah akan mungkinun dengan setengah. Setengah barang yang harus, atasnya setengah je. Ni dengan tiap-tiap ni. Dia mungkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada. Mungkinun ni selain daripada Allah dan zat Allah yang wajib ada, selain daripada anak isteri Allah yang mustahil nak ada. Tu mungkinun ni, kita semua ni mungkinun lah. Jadi mungkinun ni Allah Ta'ala tentukan setengah. Setengah lah, bukan sekalian. Macam-macam tu minggu lepas lah. Lelaki mungkinun haru, perempuan mungkinun haru. Tapi Allah menentu lelaki, tidak menentu perempuan. Menentu perempuan, tidak menentu lelaki. Itu setengah lah orang panggil.
Tu hak ta'aluk iradah. Hak ni hak tiap-tiap ni suluhi koding. Mana pun suluhi koding. Allah boleh menentukan sekalian pada sedia kala. Pada sedia kala Allah nak menentukan lelaki pun boleh, nak menentukan perempuan pun boleh. Tu boleh je. Hak menentu sungguhnya lelaki tidak perempuan, menentukan perempuan tidak lelaki. Jadi kalau boleh menentukan perempuan sahaja tidak lelaki, dipanggil setengah lah. Macam contohnya sekarang Allah menentukan kita diam, tidak gerak. Pandai ni. Kalau Allah menentukan gerak, orang naik motor, naik kereta tu, saat sekarang Allah tidak menentukan dia diam. Jadi apa panggil apa tu? Setengah. Tapi pada sedia kala Allah boleh menentukan semua. Sekarang ni Allah menentukan kita diam. Allah boleh tak pada azal sekarang ni Allah nak menentukan kita gerak. Gerak pergi tunggu di Sabasung ke Maidin ke, esok tak ada nak beli dah. Bukan tak nak belinya. Jangan salah faham. Jangan awak panik pergi tunggu pintu Maidin, pintu Sabasung. Boleh beli lagi yang esok-esoknya. Bukan perintah berkurung. Awak panik. Awak penuh Sabasung, penuh Maidin, siapa ke Setroli, kosong barang. Mana Allah boleh menentu belah kerih. Tapi Allah menentu sekarang ni kita duduk. Duduk tu. Allah pada azali boleh tak menentu kita berdiri? Boleh. Tapi Allah menentu duduk tidak berdiri. Berdiri tidak duduk. Itu dipanggil setengah. Kalau kata menentu tiap-tiap, tu suruhi je lah. Boleh. Menentu sungguh setengah. Dan ta'aluk iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Seperti kudrah. Kudrah pun mungkinun juga. Kudrah pun mungkinun. Sebab iradah sama, kudrah sama. Dia bertakluk kepada perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah tidak berkait dengan ta'aluk iradah dan kudrah. Perkara yang mustahil, anak isteri Allah, tidak berkait dengan iradah dan tidak berkait dengan kudrah. Iradah sama juga kudrah, bertakluk kepada perkara yang mumkinun, perkara harus, seperti di sini. Tapi bukan seperti sama sungguh. Sama di sini pada bertakluk pada perkara yang harus. Tetapi takluk kudrah itu takluk mengadakan, dan takluk iradah ini takluk menentukan. Tak samalah. Takluk kudrah taksir, memberi bekah, mengada dan meniadakan. Takluk iradah taksis, menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara. Kita sebut segala-gala juga ni. Jadi mudah sebut segala-gala. Tapi segala-gala dia bila sebut kata Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala, segala-gala hak azali Allah Taala tertudah tu. Tapi segala-gala tu setengah sebenarnya. Pada ni. Hak segala-gala pada azal tu Allah, hanya Allah yang mengetahui. Allah telah menentukan segala-gala pada azal. Tapi segala-gala yang Allah Taala menentu tu kira setengah lah. Pandai ni. Tapi kita sebut segala-gala hak Allah Taala tentukan pada azali. Hak kita maklum ketentuan azali itu hanya Allah yang mengetahui. Catatan Luh Mahfuz, catatan suhuf malaikah, catatan di budak umur 4 bulan, itu malaikat tahu. Itu malaikat tahu. Adapun hak azali itu hanya Allah yang mengetahui. Adapun kita bukan hak azali nu. Hak di budak umur 4 bulan pun kita tak tahu. Ke boleh scan. Masuk MRI ke CT scan ke boleh. Hak budak 4 bulan, hak duduk di bumi ni pun kita tak tahu, tapi malaikat tahu. Memanglah ketentuan Allah kita tak tahu. Hak azali malaikat pun tak tahu. Lepas tu kita kena mati molek kita sebulan acak kali dah. Bab ketentuan mati di ilmu. Kena mati di ilmu. Ilmu mengetahui sedia kala, iradah menentukan sedia kala. Ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentukan segala-gala. Mati situ. Bila kita mati di ilmu,
mustahil. Sama sekali ketentuan Allah pada azal tu berubah. Sebab muberang putus belah kedah hak azali. Hak di Lauh Mahfuz baru ada yang muberang, yang satu jalan putus. Ada yang mu'allaq, yang tergantung. Hak mana yang tergantung tu? Malaikah tahu. Tapi apa yang akan berlaku? Malaikah pun tak tahu. Umur satunya 60, satunya 61. Malaikah pun tak tahu 90 atau 61. Atau malaikah disuruh, malaikah ada catatan nak pergi cabut nyawa, Tuhan kata tak sampai masa lagi. Ada. Siapa? Nuh Azali ni Tuhan tetap dah. Umur 60 malaikat nak cabut dah. 61 ada selagi tu kan. Kena-kena azalinya 61. Gitu je lah. Ada ni. Hak azali mustahil berubah. Bukan masalah kata Tuhan ubah kita tahu bukan. Sebab ketentuan Allah termasuk yang dicatat di budak umur 4 bulan, memang kita dah tahu itu benda gaib belaka, tak faham dah situ. Tapi kalau kita naik pada hak azali tu, hak tu mustahil sama sekali nak berubah. Kalau berubah, di mana letak sifat ilmu Allah? Sekali gitu, sekali gini, tak tetapang ni. Dah dia berdoa. Berdoa tu bukan qada qadar. Ke pandai-pandai dia. Dia berdoa tu. Cukup syarat dia berdoa. Makan halal, pakai halal, berdoa di masa yang mustajab, doa di tempat yang mustajab, tanah haram Mekah Madinah. Cukup syarat. Lepas tu Tuhan pun perkenan. Hak tu hak qada qadar. Dihubung silaturrahim, umur ditambah. Hubung silaturrahim tu qada qadar. Umurnya ditambah. Ditambah pada hak catatan Lauh Mahfuz. Tapi di ilmu Allah, itulah umur dia sebenar. Ada ni. Jangan we keliru antara hak azali dengan Lauh Mahfuz. Kita rukuk iman kenang ni bukan bicara Lauh Mahfuz ni. Kita bicara rukuk mana? Kita bicara hak azali. Rukuk iman kenang kita bicara hak azali. Kita bicara iradah ni pun hak azali juga ni. Kan kita bicara rukuk iman kenang kan ketentuan azali ke ketentuan Lauh Mahfuz? Ketentuan azali. Ketentuan azali dan perbuatan Allah. Ketentuan azali. Ni kita duk bicara sekarang ni. Ni tanzil qading ni kita bicara ni. Allah menentukan pada sedia kala. Allah menentukan pada sedia kala. Ini tanzil qading hak kita duk bicara ni. Ini hak azali, hak qading ni. Tanzil qading bagi iradah. Selaras dengan tanzil qading bagi ilmu. Dia kata fitnah akhir zaman, fitnah pegangan. Jadi Tuhan uji macam hak sekarang ni untuk menyedarkan kita. Untuk menyedarkan kita. Kena balik kepada agama, terutama sekali nampak pegangan. Pihak berkuasa kerajaan kena ambil perhatian molek. Dia musibah-musibah yang menimpa kita ni adalah bima kasabat aidin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zahir kerosakan di daratan dan lautan dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. Ini Tuhan sandar kepada manusia ni. Tapi hakikinya Tuhan belaka, tak sudah korek lah waktunya. Tapi benda pasak ni, benda rosak ni Tuhan sandar kepada bima kasabat aidinah, dengan sebab usaha oleh tangan-tangan manusia. Jadi kalau dalam kadang seumpama ni timbul cadangan, kecil je cadangan tu, comel loteng, baru cadang baru bunyi sikit je bunyinya, baru nak bunyi huru-hara dah. Bunyi setakat mana? Bercadang nak berbincang supaya panggil apa? Pramugari. Satu lagi orang panggil apa? Peragawati tau. Lain tu tau. Ini hak kapal terbang pramugari. Itu sebut. Pramugari ya tau. Cuma ada cadangan pramugari nak tutup aurat. Orang Islam dibunyi. Masa ni orang tidak cakap benda bak ni, cakap macam mana ni, orang tak ada kerja ni. Allah. Bawa nak cakap sikit lepas tutup aurat.
Apa benda jadi orang Islam seumpama tu? Orang kapal terbang kena cuti tanpa gaji. Gaji tak ada, cuti tanpa gaji. Bincang hak tu hak kematian lain. Hak ni kematian orang perempuan. Mana sensitif lah kesian kalau perempuan pakar seumpama tu. Ada ni anak orang tu, bini orang tu pakar seumpama tu. Mata-mata orang-orang lelaki hak jahat-jahat duk tengok untuk kehormatan. Orang Islam hak bunyi mula-mula. Bincang apa hak itu masa sekarang, bincang hak kerja tu, cuti tak bergaji. Hak tu hak lain pula bincang. Hak ni nak bincang bang aurah. Apa masalah? Hati perut kita macam mana sebenarnya? Patut macam masa musibah ni lah. Hak gitulah kita nak kena tu. Biar kita balik kepada agama Allah. Perkara maksiat mungkar ni kita, Allah bukan benda payah sangat tu. Tengok tu kapal terbang tu banyak dah kau tutup aurah kan. Kita balik kapal terbang, itu tu aurah. Nama ada hak Malaysia pun ada apa? Ada hak pakai tutup aurah. Masalahnya apa? Ni puak ni hak ni kena kerja. Mereka sendiri pun tak ampuh pakai gitu. Siapa tahu bawa pergi Mekah pakai tudung. Ke orang bawa pergi Mekah tu orang lain pula. Orang lain. Benar? Orang kata orang tula je pakaian je tukar. Pakaian tukar. Dahlah kita bila kena musibah seumpama ni, kita benterahkan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat. Mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hak kita buat asbab dengan hak peraturan-peraturan kerajaan buat mula esok hari itu satu usaha. Tapi jangan lupa musibah berlaku ni mari daripada kita tu banyak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan uji sikit je. Dengan makhluk yang halus je nak runtuh satu dunia. Makna nak ceritanya kalau Tuhan nak hancurkan dunia ni, Tuhan nak matikan manusia ni, mudah je bagi Tuhannya. Nampak tak ni? Jadi kita usahakanlah hak mana-mana hak mungkar-mungkar tu. Ni masa ni lah lagi molek jugalah kalau nak suruh tutup aurah ni. Ni Tuhan murka ni. Masa ni dak mikir juga. Orang Islam tu dah tahu nah. Ruh agama tu macam mana. Kemudian hak tu hak zahir, hak bab pegangan. Pihak-pihak berkenaan agama ambil perhatian molek. Dalam bab pegangan ni, dalam TV dan radio, bukan kata mereka nak bawa akidah yang sebenar. Mereka biarkan penceramah-penceramah dalam TV radio mudah-mudah je bawa akidah yang terpesa, mudah je. Boleh free gitu je. Boleh akidah yang terpesa dan TV dan radio. Ramai mana orang dengar. Lepas tu kata saya tak pernah tengok dalam TV radio, tak pernah. Cuma orang kata je. Orang kata ni mana pun ni kita kena jangan lupa ke Tuhan. Kita periksa boleh tinggi SPM 10A pun. Memanglah semua tu hasil usaha kita. Kerjaan kita jangan lupa. Sebenarnya usaha kita tu 99% hak Tuhan. Hak berjaya tu hak kita 1%, hak kita 1% je. Hak Tuhan 99%. Hak kita 1% je. 99% Tuhan tu maksud dia apa? 1% hak kita maksud dia apa? Kalau nak balik pada hakiki, hak Tuhan belaka. Nak tilik pada zahir, itu usaha budak tu rajin sungguh. Tu hak zahir. Ada ni. Kalau balik pada hakiki, rukun yang kenang, bukan 99% hak Tuhan. Sekalian. Kita nak tilik zahir, tilik itiak usaha. Hak budak tu lah. Dia cerdik, dia rajin. Tu tilik zahir. Lepas tu kita regu dua ni. Mana kita regu, awak ni rajin, awak bersungguh, awak berjaya, alhamdulillah.
semua kurniaan daripada Allah. Balik pada hakiki pula. Hak budak ni rajin usaha ni, kita pujilah dianya. Kerana kamu ni rajin, kamu dengar kata, kamu dak main pelik-pelik, kamu berjaya. Zahirnya itu usaha dia lah. Tapi hakikinya semua tu kurniaan daripada Allah. Jangan lupa ke Tuhan. Balik pada hakiki 100%. Cerita pada zahir itu usaha dia. Ni dak ni hak Tuhan 99%. Ni semua TV belaka ni. Satu peringkat tu Quran sebut kami, tidak sebut aku. Aku ni mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah ni aku. Orang tu kan cakap seorang je lah. Kalau kami mutakallim ma'a ghairih, tu orang cakap serta ada orang lain. Kan kami. Kami, mana apa kami? Saya pun tak ada sekali dengan saya. Tu kami. Ni, kita cakap kami, kita cakap seorang. Bila sebut kata kami ni ada orang dengan kita ni, sekali dengan kita tu sebut kami. Kalau sebut aku, mutakallim wahdah, tu kan cakap seorang je. Kalau kami tu kan cakap ada yang lain. Tu kami. Ada ni. Jadi dalam Quran sebut kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Contohnya, kami menurunkan Al-Quran. Siapa Tuhan kata kami? Sebab Tuhan kerjasama dengan malaikat. Allah dia buat tu pula. Dah ni TV ni. Lepas tu datangkan dengan kami. Kenapa Tuhan kata kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Maka kami menumbuh padanya akan biji-bijian. Kami menumbuh padanya pada bumi habba akan biji-bijian. Ini baca surah di tafsir surah Abasa. Ini buka dalam TV ya. Rekod dia ada hak ni. Fa ambatna fiha habba, maka menumbuh oleh kami. Sebab apa Tuhan kata kami? Sebab Tuhan bersama dengan manusia yang menyemai, yang menanam. Lepas tu Tuhan kata kami. Tak ada kata aku yang tumbuh. Banyak sangat dah. TV ke radio ke sama je. Tak tahulah siapa sebenarnya yang kontrol, siapa sebenarnya yang kawal. Wallahu a'lam. Bukan kata nak bawa akidah sebenar. Pergi bawa pula akidah yang salah. Atau hak dalam TV radio, hak dalam YouTube itu, dalam FB satu har. Kita sekarang ni kena faham, kena kemah molek. Dia kalaulah bab akidah ni terpesong, hak tak ada lah. Ni lah punca musibah yang paling besar sekali. Punca musibah paling besar sekali adalah musibah daripada salah pegangan tu. Lepas tu hak maksiat yang lain ada ni. Kena ambil pengajaran molek. Tengok kita ni 2 minggu ni. 2 minggu. 18 hingga 31. 31 tu hari Selasa. Saya suka dah. Mana kalau KK 31 tu tak boleh lagi. 1 bulan 4 hari Rabu. Hari Rabu esok pada kolam tak ada. Start di pada kolam kelas tak ada mula-mula. Tapi insya-Allah start di pada kolam mula-mula sebab 1 bulan tu pada kolam hari Rabu. 2 minggu. Kalau boleh pergi jalan mana-mana suka kau. Lama dah pergi jalan bawa anak-anak tak nak pergi kat mana-mana. Kelas kita ni lama dah ni, tak ada lagi kena gini ni. Kita cuti 2 kali setahun je. Raya puasa sekali, raya haji sekali, 2 kali setahun. Jadi tahun ni kita cuti 2 kali dah. Raya puasa, raya haji tak cuti dah lah. Dah suka pula dah. Dah lah. Saya tengok dah. Hari raya puasa hari benda. Hari raya haji saya tengok dah. Hari raya puasa hari Ahad. Ahad raya puasa.
Selasa hari ketiga. Boleh dah buat kelas. Tak cuti lah. Mana gelepo. Anak cucu ada di rumah lagi. Kalau raya haji pula hari Jumaat. Hari tasyrik lepas dah. Hari tasyrik Sabtu, Ahad, Isnin. Hari tasyrik. Selasa lepas dah. Mana? Dah kita cuti dah ni 2 kali ni. Hak tu dah cuti lah. Kita saya jaga kelas ni sebab saya ngaji untuk guru gitu. Tu guru dia istiqamah, dia jaga kelas. Dia jaga kelas. Tu guru sampai ke uzur ngajar lagi, doktor tak boleh ngajar dah. Ngajar lagi. Sebab apa? Masa ngajar tu sihat. Lepas habis ngajar rebah. Makna tak ngajar tak boleh. Cuma oleh kerana tu daripada hak banyak kau kurang. Tapi mengajar tetap mengajar. Walaupun doktor awal-awal suruh berhenti mengajar. Apa nak dia tak boleh. Memang tu dia istiqamah. Dia pesan anak murid supaya istiqamah. Sebab kita kalau mengajar tak istiqamah ni, tu kata kalau hak jenis tak apa semangat, dia jadi tak belajar, takut kita dipersoalkan nanti. Kenapa dia tak belajar? Nak belajar orang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Orang hak tak semangat. Kalau orang semangat ni dia tebang juga. Tebang jugalah. Lama mana boleh tebang tak tahulah. Sekali ada, kali tak ada. Tak ada tak maklum apa pun. Kadang-kadang pihak Majid Surah telefon akak budak. Maklumlah tak boleh mari ke apa ke. Mudah-mudah je. Ada ni. Dia pesan gitu, dia kata takut orang-orang yang kurang semangat tiba-tiba ada tak ada ni orang tak belajar berpunca daripada kita tak jaga. Tak jaga adab. Kalau kita ada keuzuran, beritahu awal-awal. Beritahu awal. Gitu je. Ada ni. Sebab tu saya jaga dalam bab kelas ni. Lepas tu kalau orang tak faham, Allah ambil sekali pun bunyi, dah kita jaga. Kalau nak ambil pun tengok hak macam mana. Jangan mudah-mudah langgar gitu. Memang kita jaga kuliah tu. Untuk tinggal diri pun kita ketepikan. Sebab tu gua ajar gitu. Bab istiqamah tu gua ajar istiqamah. Jaga. Saya ingatlah sekali je rasanya hak tak sempat nak maklum. Kuliah maghrib hak pada petang hak arwah ayah meninggal. Nak pergi kelas lagi tu di Masjid Ladang. Nak pergi lagi kelas. Lepas tu ni tak ada dah. Jadi kita letak semula. Waktu jelah orang pergi Masjid Ladang tak ada maklumat. Tak ada maklumat sebab petang tu arwah ayah meninggal. Tu jelah. Mana mari tak ada maklumat. Tak ada kelas. Tu je. Dulu orang ni kerek sangatlah ajak pergi umrah. Hak orang ajak persendirian dia nak ajak pergi sekali dengan keluarga dia. Ada orang hak jenis hak ni lah, hak syarikat nak bagi allowance tiap-tiap hari. Bukan jaga orang-orang umrah, cuma kalau ada masa kita tazkirah sikit. Mana dulu macam kali lah hak syarikat tu berapa kali dah saya kata hak tu hak sunat je, saya tak boleh tinggal kelas. Kalau hak haji hak wajib tu tak ada arah lah hak tu. Kalau haji hak wajib tu. Tapi kalau hak umrah hak sunat ni biarlah dulu. Tak mugi ke? Tak ada orang tak mugi Mekah Madinah ni. Orang hak tak mugi Mekah Madinah ni tak ada imam tak tahulahnya. Orang nak pergi belaka Orang tak ada benda tu pun rindu nak pergi Mekah Madinah. Walaupun adat kata gak bila lah boleh pergi. Mana hidup dia susah. Tapi kalau tanya dia nak pergi tak Mekah Madinah, semua orang nak belaka. Ni pula orang tanggung belaka nak bagi allowance. Tapi hak sunat kita ada tugas mengajar. Kejap aja tinggal 2 minggu tak boleh kata. Kalau haji hak wajib itu hak tu yalah. Saya untuk pergi Mekah haji tu
2009 lagi dah. Duit untuk pergi Mekah haji 2009. Daftar tapi dak buat rayuan. Dak buat tunggu je. Dak buat rayuan. Sebab apa? Sebab 40 hari pergi. Lamanya tinggal kelas. Tapi kak dia panggil, kena pergi lah. Gitu je. Kalau tak haji panggil, kita pergilah. Tapi nak minta rayuan ke apa, tak tahu je. Tak tahu je. Mana ni? Dah 40 hari kan? Umrah 2 minggu je. Sebab apa? Nak jaga kelas. Sebab kita biar kita belajar setara mana sangat. Orang mengajar ke orang mengajar ke, umur masing-masing pendek. Kesihatan masing-masing pun tak terjamin. Selagi umur kita ada, selagi Tuhan beri kesihatan, kita fokus molek lah dalam mengajar, dalam belajar. Gitulah. Ni hak kita ada arah dah ni. Kan mengajar kan ditakat dia orang kan. Ni salah ni yang main ni memang salah. Salah. 2 minggu. Mana kalau tak ada perubahan daripada kerajaan sampai ke 31. 31 hari Selasa, minggu yang kedua, minggu depan sekali, minggu ni sekali, 2 kali tak ada lah kita ni. Ada ni. Tapi kalau ada kerajaan ubah pula ke, cukup seminggu kerajaan kata apa ke, barulah kita ikut pengumuman lah. Mana kalau kerajaan ni tak berubah, mana kelas kita tak ada 2 kali. Ada orang cadang buat live. Ada lalu orang marah Ustaz tak usah Ustaz kata orang tua dah tim dah gitu Ustaz orang tua lah dia tak beri. Saya bunyi dah malam di Masjid Pengadaan Baru tu. Saya bunyi kalau kita tak ada tak boleh buat kuliah, kita buat live. Ada lalu orang tak beri. Dia kata kita orang ni bukan semua pandam dia gitu, dia kata. Kita orang ni nak mari masjid juga. Tak apa lah kata dia tak buat lah. Dah buat. Memang ada orang cadang. Buat 2 minggu tu lama tu. Tak apalah. Kita duduk rumah, kita mutalaah balik kita belajar. Kita perbanyakkan amal ibadah, kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu jelah. Tak boleh mari majlis surau. Ibadah kita bukan majlis surau sahaja. Berjemaah bukan majlis surau sahaja. Kita berjemaah di rumah. Tambah kalau kau perempuan pula, memanglah dia afdal berjemaah di rumah. Orang lelaki sendiri pun, kita pakailah pandangan ulama yang mengatakan bahawa kalau kita pergi ke masjid berjemaah, rumah kita akan jadi hampa daripada berjemaah. Afdal kita berjemaah di rumah. Kita pelihara keluarga kita lebih baik. Pergi pandangan muktamad, afdal lelaki berjemaah di masjid juga. Di rumah tu rumah punya pasal lah. Tapi ada pandangan ulama, dia kata kalau kena seumpama tu keluarga kita, mana kalau ayah tak ada, tak jadilah jemaah. Kalau ayah ada pun jadi jemaah. Maka keadaan yang seumpama ni, ada pandangan ulama mengatakan afdal suasana seumpama ni lelaki tu berjemaah di rumah. Tapi pandangan muktamad dah lelaki masjid juga kat mana pun. Hak rumah tu rumah lah kena bicara macam mana pun. Atau setengah orang kata gile-gile. Sekarang ni kita berjemaah di rumah lah. Berjemaah di rumah. Mana ni? Hak nampak ruginya bab belajar je lah. Tak apalah belajar, kita mutalaah kitab, kita duduk ngaji dah. Kita mutalaah kitab, kita duduk ngaji dah tu. Tengok semula. Kita muhasabah diri, kita balik. Kita ni banyak jauh daripada Allah, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kira semula hadis kita. Keluarga kita duduk congok molek, lepas maghrib kita bukalah kitab, ataupun kita bincang je lah, buka kitab kan. Ni kalau kita tengok atas bawah kan, buka kitab jawi bodoh anak nak baca. Tak apalah, kita bincang, tanya bab akidah macam mana, tekan bab akidah macam mana. Kita duduk di akhir zaman, Islam ni hanya tinggal pada rupa. Nampak gah lah masjid surau. Tapi sayanglah. Tu cerita bab akidah, cerita bab fiqh pula, cerita bab tasawuf ain pula, cokak cemakin sekali. Dalam bab akidah cokak cemakin ni orang agama. Orang ceramah agama, orang bidang agama. Ada kelulusan agama, kelulusan paling tinggi lagi depan, doktor lagi bidang agama. Tapi pergi pada bab pegangan tak lepas.
Hak saya dengar-dengar dari tiup tu bukan sebarang. Allah hanya menentukan buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan seseorang, matikan seseorang. Di tengah tu kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Dan nak kata mana lah, salah terang-terang tu, salah di rukun kenang. Tapi tak ada, macam bebas halal je. Di mana pihak berkuasa agama? Pihak berkuasa agama. Macam contoh baru ni timbul isu hak makrifah hak sesat tu lah. Hak mengaku makrifah hakikah tu tak betul, tak sesat. Tu dipenteraskan. Pihak pejabat agama tidak membenarkan lagi mereka mengajar. Kemudian ada orang yang nak benterah golongan hak terpesong ni, dia pun terpesong juga. Lepas tu bila jabat agama nak benterah pula ni, hak terpesong nak telajuk di Qadariyah ni. Hak terpesong hak mengaku hakikah ni nak terundur jadi Jabariyah, nak terundur jadi kafir zindik. Hak tu memang kena benterah sesat. Tapi orang hak nak benterah tu ada juga hak dia pun Qadariyah ni. Ni kata benda ni jadi timbul musibah-musibah ni. Macam mana agama tanpa akidah. Macam agama tanpa akidah. Bukan tanpa akidah. TV, radio, ruang yang comel. Hui pula orang-orang yang tak tahulah. Dia ada dia punya moderator dia. Lepas tu moderator yang tukang sekat. Salah fahaman gitu, akidah gitu. Tak ada okey-okey je. Nak balik pada agama, muhasabah nak balik pada agama, balik pada akidah. Itu permulaan. Biar faham akidah tu molek. Biar reti agama tu molek. Biar kejap, terutama sekali yang bab qada dan qadar. Hak inilah tempat orang terpesong. Ini tempat orang terpesong. Hendak ni. Letak ikhtiar usahanya di mana? Syariat ni ikhtiar usaha ni. Macam sekarang timbul hak sabar peringkat jemaah dihentikan, jemaat tidak didirikan. Itu hukum fiqh tu. Itu hukum fiqh. Mana boleh kata kita orang Islam ni tanpa ada bank, tanpa ada azab ini yang menakutkan kita. Memanglah kita takut seumpama tu. Tapi kenapa jadi tak ada azam, tak ada iqamah? Sebab tadilah untuk menjaga kemudaratan lebih besar. Ni kadang-kadang kita pula jangan duduk ni ditulis-tulis dalam FB lah dalam bab perkara ni. Kenapa? Jadi kita selama ni azan iqamah, bunyi bang semua rata-rata. Bang rata-rata. Tapi ilmu agama tak ada. Apa guna kat seumpama tu? Ilmu agama tak lengkap. Asas-asas fardhain 3 ilmu tu pun tak lengkap. Goh saja je. Tutup patutnya apabila kena musibah kita ramai kat orang di masjid, tiba-tiba tutup masjid. Ni awak tak faham lah ke ni. Itu bab hukum fiqh pula. Bab pegangan kita tetap dah makhluk tak boleh bekah. Kumang tu tak boleh bekah, virus tu tak boleh bekah, tu pegangan kita. Jangan pula kata takut kepada makhluk, takut pada kumang, tak ada tauhid, tak ada akidah, tak ada pegangan, jangan lebih gitu. Ni tak faham dah ke ni, tak faham bab pegangan. Kita tak ada tauhid, tak ada akidah. Sebab apa? Sebab takut ke kumang. Allah tak takut, dia kata. Mana dengan apa yang berlaku tu kita boleh nampak setara mana kau pemahaman orang kita berkaitan dengan akidah tu sendiri. Syariat zahirnya macam mana? Syariat batin tawakulnya macam mana? Kita kena tawakul, kita kena berserah kepada Allah. Tu tetap dah. Tapi tawakul ni dia ada rukun dia. Rukun tawakul di antaranya dia 3 rukun. Satunya dia kena ada perbuatan. Kena ada ikhtiar usaha buat panggil tawakul. Ni kita usaha lah hak kajak nak buat ni. Tapi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum tawakul kita buat asbab nah. Hak kajaan buat tu asbab lah dipanggil. Kemudian berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sangat. Sebab masa mati-matilah. Betul lah sebab masa mati-mati nah. Kalau masa dak mati dak mati. Hidup tengah jalan tu pun kalau sampai masa dak mati dak mati.
Kalau masa mati betul lah tu. Waktu tu tak ada bab pegangan. Bab istiusaha kita macam mana? Tambahan pula, malu juga kita orang Islam ni kalau dikatakan program kita orang Islam lah yang menyebabkan jadi merebok kembali pusingan yang kedua tu, wabak tu berpunca dari program orang Islam. Memanglah kita berasalah juga pada ni. Kemudian mereka yang buat program tu pula, kita manusia biasa, tak lepas daripada kesilapan, kesalahan, kecuaian. Tapi kalau perkara tu berpunca daripada kesilapan kita, kecuaian kita, kesilapan kita, jangan sandar pada qada Tuhan. Jangan jadikan qada tu sebagai alasan kita. Kita mengakulah kita cuai, kita silap, kita tak dapat panduan nasihat yang sebenar. Pihak berkuasa pun tidak ada beri peringatan pun contohnya. Pihak berkuasa pun benarkan contohnya. Jadi program itu berjalan, tapi itu memanglah kesilapan. Sebab dalam keadaan wabak seumpama tu mari daripada orang luar lagi mari. Badak ni. Ada kesilapan di situ, tapi tak dia manusia tak lepas ada kesilapan. Cuma bila perkara tu berlaku berpunca dari kesilapan, ingat baik, jangan sesekali sandar kepada qada Allah, sandar kepada diri sendiri. Sebab percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri kita sendiri, kecuaian kita sendiri, kesilapan kita sendiri. Jangan mudah-mudah nak sandar kepada qada Allah kalau kesalahan kita. Pegangan kita tetap dah baik jahat hak Tuhan belaka. Percakapan hak baik daripada Allah, hak buruk, hak salah tu daripada diri kita sendiri, bukan Tuhan. Ini bab adab percakapan. Sebab sekarang ni mudah sangat. Dah Tuhan nak qada dah gitu. Nampak zahir je mari di tempat tu. Satu belaka dah. Tu hak pegangan. Kita yang tersilap seumpama tu jangan sandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni pukul 10:30 juga dah. Ke pukul 10 je hari ni. Takut nak pergi beli apa. Dah cuti 2 minggu. Tadi duk mikir juga ke nak sampai pukul 10 je. Pukul 10:30 juga dah. 2 minggu cuti tu. Malam ni tak tahulah malam ni. Tanya dah. Masjid Wakaf Tembesu tak ada maklumat lagi. Masjid Wakaf Tembesu malam ni. Sebab dah 18 lagi. 18 start daripada pukul 12 malam. Dia sungguh 18 start 12 malam. Kalau kita bulan kita baru start maghrib. Sekarang ni kerajaan 18 bulan orang putih. Bukan bulan-bulan kita. Kalau bulan kita mula daripada maghrib. Kalau bulan mereka orang putih mula daripada pukul 12 Mana maghrib malam ni insya-Allah ada lagi sekali. Kalau pihak masjid tak kata apa. Kita kena betul diri dan keluarga lah dalam masa 2 minggu ni. Kita fokus pada diri kita dan keluarga kita. Tengok setara mana, tanya molek. Kita pula kadang-kadang kita rasa macam pandai dah bila kita bincang bab akidah, bila ada keluarga kita tanya, tak faham juga kena-kena. Kadang-kadang kita duduk seorang ni berasa macam faham. Kalau kita cakap, orang tanya sikit, baru tahu. Tak apa nak lepas juga. Yelah, apa-apa kan kalau kita duduk bunyi mulut, kita tak tahu, kita tak berpandai. Macam kerja juga, kita tengok mudah je. Cuba kita buat. Orang baru tahu tak pandai. Cuba kita cakap dulu, baru tahu kita setara mana. Tak mesti cakap bab akidah lah. Tekan bab qada dan qadar. Hak kita dalam sifat iradah ni memang kemah molek ni panjang. Panjang di hadapan tu bicara berkaitan dengan perkara yang jahat. Depan panjang bicara. Dia banyak terpesun dalam bab qada qadar ni, hak terpesun dalam perkara yang jahat. Jadi ta'alluq iradah, ta'alluq takhsis, menentukan. Ta'alluq qudrah, ta'alluq taksir, memberi bekah, mengada dan meniadakan. Segala yang berlaku ni adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Maka tiada ta'alluq ia iradah,
dengan yang wajib dan yang mustahil. Iradah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Perkara yang wajib zat Allah dan sifat Allah. Perkara yang mustahil contohnya anak Allah, isteri Allah, itu tidak berkait dengan iradah dan juga tidak berkait dengan takluk kudrah. Allah ada, iradah menentukan, tidak berkait. Allah kekal, iradah menentukan, tidak berkait. Hak wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Hak mustahil pula, sebab iradah menentu, kudrah ni mengada meniada. Jadi kudrah mengada meniada ni kepada perkara yang terima kedua-dua. Kalau macam hak wajib, terima sebelah ada je. Terima sebelah ada je. Hak mustahil, terima sebelah tak ada je. Jadi kudrah ni mengada dan meniada. Hak wajib terima ada je. Dah terima ada. Bila terima ada ni, ada yang wajib, ada sedia kala. Kudrah nak mengadakan, dah ada dah sedia kala. Kudrah nak meniadakan, tak terima tiada. Tak join lah dengan kudrah. Sekarang ni hak mustahil pula. Anak Allah, isteri Allah, mustahil. Terima sebelah tak ada je. Sebelah ada tak terima? Tak ada. Kalau hak tak ada dah, kudrah nak mentadakkan. Tak ada nak mentadakkan buat apa? Kudrah nak mengadakan, terima tak ada. Tak terima ada, itu bukan mustahil. Maka tak join lah dengan kudrah. Kudrah ni mengada meniada. Mengada meniada selaras dengan apa yang iradah tentukan. Bila kudrah mengada meniada tak join dengan hak wajib, dengan mustahil, maka kudrah mengada meniada selaras dengan hak iradah. Iradah pun tidak menentu perkara yang wajib dan perkara yang mustahil, tidak berkait. Perkara wajib perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah hanya berkait dengan perkara mumkinun saja. Perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara inilah yang menerima ada dan tiada. Bila menerima ada dan tiada, iradah menentu ada, iradah menentukan tiada, kudrah mengada dan meniadakan. Perkara yang harus semata-mata. Hak wajib mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Macam sebut mengulpah lah. Allah kuasa segala-gala, Allah kuasa segala-gala. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap. Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua sekejap. Itu perkara mustahil, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketentuan azali selaras dengan ilmu, mustahil berubah. Mustahil berubah. Allah kuasa tak nak ubah ketentuan. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ada ni. Sekarang ketentuan azali selaras dengan ilmu, mustahil berubah. Bila mustahil berubah, Allah kuasa tak nak ubah ketentuan azali. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah perkara yang mustahil. Ada ni. Dah kuasa ke tak? Kita nak jawab kuasa perkara yang di bawah ta'aluk kudrah. Kita boleh kata lemah jikalau perkara di bawah kudrah tak boleh nak buat. Panggil lemah. Tapi sekarang ni perkara mustahil bukan di bawah ta'aluk kudrah. Nak kata kuasa tak betul, nak kata lemah pun tak boleh. Ada ni. Sebab bukan di bawah ta'aluk kudrah. Sebab berubah ketentuan azali, di ilmu mau berang mustahil. Rosak sifat ilmu Allah. Dan Allah kuasa kan? Kuasa Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Dah lemah ke? Tak boleh nak kata lemah. Sebab bukan di bawah ta'aluk kudrah. Macam gini contoh. Biasa tu buat contohnya, dia buat contoh pisau. Pisau tajam lah. Oh, kalau tajam boleh tak nak kerak besi? Kerak besi bukan tugas dia. Tupu lah pisau. Tak boleh kata tupu. Sebab besi tu bukan tugas dia. Kalau benda lembut, tiba-tiba tak cekak nak iri. Tupu sangat-sangat. Apa boleh kata tupunya pisau ni? Tak jasa ke? Boleh kata tupu. Sebab benda tu benda lembut, memang tugas pisau. Kalau besi bukan tugas pisau.
Dah boleh kata tak pisau tutupu kerana tak boleh kat besi. Tak boleh nak kata sebab bukan tugas dia. Besi kena ada tugas benda lain pula. Bukan kerjaan pisau. Gitu. Ada ni. Jadi perkara mustahil bukan takluk kudrah dan iradah. Dan nak kata lemah. Nak kata lemah kerana bukan takluk dia. Nak kata kuasa kerana bukan takluk dia. Bukan fungsi, bukan kerjaan, bukan tagangan. Kudrah dan iradah perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Dia tanya perkara mustahil ni, tanya hak peseng tu lah. Hak peseng Azazil. Peseng Iblis. Peseng Iblis, dia tanya Nabi Idris AS. Kita maklum kan Nabi Idris AS ni kerja dia menjahit. Jadi Iblis ni kita tanya Nabi Idris AS, Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia yang besar ni dalam dia panggil kisyrah bundukah. Kisyrah bundukah ni buah berangan. Kulit buah berangan. Kulit buah berangan. Kenapa buah berangan? Saja dengar buah berangan tu mesti tak tahu. Kecil ke buah berangan ni? Kecil. Kecil lah ni sebab dia nak regu dengan dunia ni. Kecil macam mana? Besar ibu jari? Bukan ni. Orang makan ke awak ke apa? Makan? Mana? Maha? Oh, maha. Sedap ke? Dah tahu takut aja makan dah. Dah tahu dah kenal kadang-kadang. Dah tahu. Dah nak kata juga tak pernah makan. Mungkin makan tapi makan tak kenal. Mana kita tahu? Mahal deh. Tak ada jual sini. Di sini ada jual buah mahal kata. Buah apa kata mahal jual sini. Buah molek lah maknanya. Dia benda buah barang ni kecil lah kita kata tak kecil. Jadi sekarang ni Iblis tanya Nabi Idris, Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia yang besar ni ke dalam kulit buah berangan? Kulit buah berangan. Mana kecil lah. Nabi Idris salam, Nabi Idris ambil jarum, cocok mati Iblis, buta sebelah. Nabi Idris pun kata, innal maula qadirun an yudkhilal dunya fi samil khiyat. Sesungguhnya Tuhan kuasa memasukkan dunia fi samil khiyat, dalam lubang jarum yang halus. Bukan kata dunia tu dalam buah kulit buah berangan, dalam lubang jarum yang halus ni buat dalam kuasanya. Dia pun cocok jarum ke dalam mati Iblis, buta sebelah. Kenapa Iblis pergi tanya soalan seumpama tu? Allah Ta'ala kuasa tak memasukkan dunia besar ni dalam kulit buah berangan. Ada setengah rakyat mengatakan dalam telur. Saya mengatakan, kenapa nak tanya benda gitu? Benda yang dunia besar, buah berangan kecil, kenapa nak tanya gitu? Sebab kalau atas rupa asal, benda tu mustahil. Benda tu mustahil. Lepas tu dia tanya. Ada ni. Lepas tu kenapa Nabi dia jawab kata Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia di dalam lubang jarum yang halus ni dengan bahawa Allah mengkecilkan dunia dan memasukkan lubang jarum yang halus, ataupun Allah membesarkan lubang jarum yang halus, Allah Ta'ala masukkan dunia ke dalam tu. Tu jalan dia. Rupa asal mustahil. Maka mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tu Iblis nak tanya. Hak butihnya, hak mustahil ni. Apa mustahil? Dah dunia yang besar tidak dikecilkan, buah berangan hak kecil yang tidak dibesarkan, mustahil. Dia nak tanya sangat Dia nak tanya macam tadi lah. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap? Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan satu lagi? Allah kuasa tak nak mengadakan anak seorang? Allah kuasa tak nak menjadikan isteri seorang? Kenapa tanya seumpama tu? Ni hak peseng. Ada hak peseng nak mengelirukan. Ada tu hak memang dia mari soalan pelik-pelik dia tanya. Tu betul benar.
Ni iblis ditanya, bukan tanya betul benar. Itu dipanggil apa? Dipanggil tanya dalam keadaan muta'annik, dipanggil. Muta'annik ni tanya dalam keadaan melawang sebenar. Melawang sebenar, degil. Dia tanya tu tanya nak mengelirukan. Dia tanya nak mengelirukan, jangan teruk sangat soalan dia tu. Bukan dia nak kepada jawapan. Bukan dia nak pada jawapan, dia nak mengelirukan. Lepas tu Nabi SAW tak jawab soalan. Soalan kulit berperangan. Dia jawab lubang jarum yang halus. Jawab lubang jarum yang halus. Tapi kena tafsirkanlah dengan maksud Tuhan kecilkan dunia, kemudian Tuhan besarkan masukkan lubang jarum yang halus, ataupun Tuhan besarkan lubang jarum, Tuhan masukkan dunia ke dalam lubang jarum yang sudah dibesarkan. Barulah harus. Rupa asal mustahil. Ada ni. Jadi iblis tanya tu tanya benda mustahil. Tanya nak mengelirukan. Pada ni. Lepas tu kadang-kadang orang tanya pelik-pelik itu nak nak main, kalau kita berasa gagah, beriuk sutik. Gitulah. Bukan dia nak sebenar pun, dia saja nak mengelirukan. Sebab apa? Sebab rupa asal mustahil. Macam Tuhan kata, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tuhan kata la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk syurga oleh orang kafir. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk oleh orang kafir ke dalam syurga. Tak boleh masuk dalam syurga. Orang kafir takkan boleh masuk syurga. Hatta yarijal jamalu fi samil khiyat, sehinggalah unta yang besar masuk lubang jarum yang halus. Kalau unta yang besar boleh masuk lubang jarum yang halus, bolehlah orang kafir masuk syurga. Dan unta yang besar masuk lubang jarum yang halus mustahil, maka mustahil juga kafir nak masuk syurga. Ini. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehinggalah masuk oleh unta kalau lubang jarum yang halus. Kalau unta boleh masuk lubang jarum yang halus, orang kafir boleh masuk syurga. Unta yang rupa asal, lubang jarum yang halus rupa asal, mustahil. Maka mustahillah orang kafir nak masuk syurga. Ada ni. Kadang-kadang kita kita cakap benda-benda yang mustahil. Tapi kalau kita cakap tu bukan mustahil akal. Kita kata cakap tu mustahil adat. Kat mana kita budak-budak lah. Ni selagi kucing dok keluar tanduk, mana mustahil lagi kitanya kucing keluar tanduk. Itu mustahil adah je akal boleh terima. Adah je mustahil. Tak pernah jumpa kucing keluar tanduk. Lepas tu kita kata kalau kucing keluar tanduk, makna apa? Benda tu takkan berlaku. Itu mustahil adah. Dari segi akal haru Tuhan boleh buat kucing keluar tanduk. Hak ni unta yang besar rupa asal, lubang jarum yang halus rupa asal, mustahil boleh masuk. Tuhan kuasa tak kuasa? Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Ada situ je. Jangan kita pergi jawab Tuhan kuasa tapi Tuhan tak buat. Bukan. Nak jawab kuasa tidak berkait dengan kudrah. Nak jawab tak kuasa lagi takut. Tuhan tak kuasa takutlah bunyinya. Macam kalau tanya Tuhan kuasa tak buat anak seorang. Jawab kuasa, pelik pula. Jawab tak kuasa, tak berani nak kata Tuhan tak kuasa ni. Dua-dua jawapan tak betul belaka. Jawab kuasa pun tak betul sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Nak jawab tidak kuasa pun lagilah tak betul jawapan sebab tidak berkait. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iradah dan qudrah hanya bertakluk kepada perkara yang harus, dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Dia maksud perkara hak jahat. Panjang bicara hak berkaitan ketentuan perkara yang jahat. Wallahu a'lam.